Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sipitang. Okay. Baik, hari ini kita akan masuk bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh tajuknya koordinat. Okay, lebih senang daripada bab yang keenam. Secara keseluruhannya lah. Okay, jadi untuk bab yang ketujuh ni dia simple je. Kamu perasan dia punya subtopiknya ada 3 je. Tapi saya pada pendapat saya subtopiknya ada 2 sahaja. Yang pertama kamu kena faham. Yang pertama bila bercakap pasal koordinat ni mestilah kamu cerita pasal jarak. Jadi yang pertama kamu kena tahu jarak. Kalau tulisan saya ni boleh nampak? Kamu boleh nampak tulisan saya ni? Boleh. Apa yang saya tulis sini ni? Cuba baca. Apa yang saya tulis ni? Untuk membuktikan kamu nampak apa yang saya tulis? Jarak. Ini apa ni? Yang dalam bulatan ni ada apa ni? Nombor 1. Okay, nombor 1. Maknanya kamu nampak lah. So kadang-kadang budak pelajar lain ada yang kata nampak, tapi bila tanya tak dapat jawab. Maksudnya dia nampak tapi tak boleh baca. Ada juga yang macam tu. Mungkin sebab lain lah. Okay, jadi saya sambung tadi. Yang dalam tajuk koordinat ni, yang pertama, kalau kamu tengok 7.1 jarak kan. Hari ni punya jarak lah. Yang kedua adalah titik tengah. Jadi 2 je benda yang penting dalam tajuk bab 7 ni. Jadi sekejap je ni. Okay. Jadi yang hari ni kita akan tengok jarak sajalah dulu. Okay, jarak. Okay, jadi dapat jarak lah. Maksudnya jarak ini boleh, kadang-kadang jarak ni sama maksud dengan panjang. Jarak dengan panjang samalah. Kalau jarak biasanya kita guna perjalanan yang jauh. Kalau panjang biasanya kita guna istilah untuk macam yang pendek-pendek lah. Jadi sama je maksud dia sama. Jarak dengan panjang tu kalau dalam soalan, kalau dia sebut panjang maksudnya jarak lah tu. Kalau dia sebut jarak maksudnya panjang lah tu. Sama je. Okay. Jadi yang pertama, tentukan jarak. Saya ada yang sudah buat ke? Ni ada yang sudah buat. Kalau ada yang sudah buat, saya tanya jawapan je sebab ini soalan ni tak susah sangat. Awal-awal ni. Ada yang sudah buat? Belum lagi? Okay, belum lagi. Kita tengok macam mana. Okay, saya buat satu Nanti saya rasa kamu boleh ni buat ni. Okay, soalan dia tanya apa? Tentukan jarak. Jadi saya warnakan ni. Tentukan jarak. Tentukan jarak antara 2 titik. Mestilah kalau jarak mesti antara 2 titik. Kalau satu titik macam mana ada jarak kan? Jadi ada 2 titik pada atas di bawah. Jadi ada 4 soalan, A, B, C dan D. Okey, yang pertama dulu, tentukan jarak antara A dengan B. Antara A, sebenarnya garisan pink ni tak ada pun sebenarnya. Dia ada titik. Ni contohnya ni rumah Izati. Sini kan, A ni rumah Izati. Rumah Izati sini. Ini rumah Denisha Mahkamah. Jadi tentukan jarak antara 2 lokasi itulah. Jadi senang cerita dia buat garisan pink ni supaya senang nampak. Oh, ni lah panjang dia. Yang kena kira, yang kita kena ukur. Okay. Jadi senang je, kamu tengok sahaja. Okay, ini dia panggil, semua ni dia panggil Satah Kartes. Ni kalau kamu tengok perkataan ditulis ini Satah Kartes. Kartes tu kalau huruf besar tu mungkin nama orang lah. Kamu boleh check lah Kartes tu dia nama orang tu mungkin sebab C tu huruf besar. Okay. Ni boleh check. Kalau saya salah, saya betulkan lah. Nanti kalau saya salah, kamu tolong betulkan lah. Okay. Jadi semua ni dipanggil Satah Kartes ataupun Chartes ke macam mana mahu sebut. Kartes ke, tak kisahlah sebut macam mana. Ada paksi Y, okay, ada paksi X. Oh, gambar saya ni serabut di belakang, tak nampak. Sini sikit. Ada paksi Y menegak. Y tu yang paksi menegak ni, yang nombor 1, 2, 3 sampai 6 ni ke atas dengan negatif ke bawah tu, paksi Y, paksi X ke kanan. Okay. Kamu tengok hati-hati.
Kamu kena alert dengan bilangan dia punya langkah dia tu. Contohnya kalau ini ke atas ni dia satu kotak tu berapa nilai dia? Kalau kamu perasan. Kita kena faham dulu cara baca dia punya satah kertas ni. Kalau bergerak ke atas satu kotak saya bergerak ni, berapa nilai satu kotak? Setiap kotak tu berapa? Halo? Halo? Berapa ni nilai dia? Ni kosong. Ini tengah-tengah ni kosong lah. Sini kosong asal dia. 1, 2, 3. Jadi setiap kotak tu nilainya berapa? Ni. Kalau saya langkah setiap kotak tu, kalau saya melangkah satu kotak ke satu kotak tu, setiap kotak tu berapa nilai dia? 1 kan? 1 kan? 1. Ni kan setiap kotak tu dia satu langkah, satu kotak, satu nilai. Satu. Okey. Jadi kena hati-hati. Kalau ke kanan ataupun paksi X ni, yang mendatar ni. Okey, yang mendatar ni. Kamu perasan dia sifir 2 kan? 2, 4, 6. Maksudnya di sini, kalau di sini kosong, ni sini kosong lah. Kosong. Di sini 2. Maksudnya setiap kotak nilainya berapa? 2 kah? Kalau 2 tu daripada awal ke sini. Ini berapa kotak? 2 kotak kan? Ni 2 kotak. Jadi kalau satu kotak, maknanya kalau di sini kosong, di sini 2, maksudnya di tengah ni berapa? 0, 2, di tengah dia berapa? Tak tahu berapa? Cikgu ada 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kalau di tengah-tengah setiap ni berapa ni? 0, di tengah-tengah antara 0 dan 2 ni berapa? 1. Okey, di sini 1. Jadi saya label lah. Jadi sebenarnya dia sama macam paksi Y. Cuma dalam soalan tu, dia sengaja kasih tak tulis. Dia tidak tulis yang di tengah ini. Kalau di sini 2, di sini 4, di tengah-tengahnya berapa ni? 3 kan? Tapi dia tak tulis. Dia sengajalah mau kasih ganggu kamu punya pandangan tu supaya kamu silap. Tapi sebenarnya sama je nilai dengan yang tadi. Jadi satu kotak berapa nilai dia? Satu kotak satu langkah? Masih juga 1 juga. Jadi sama sahaja yang mendatar dengan yang menegak. Jadi yang sekarang ni cikgu cerita bab ini dululah. Bab yang tentang dia punya cara membaca dia tu. Satu kotak tu berapa bacaan dia. Belum lagi jawab soalan. Ini kita kenal dulu satah kertas tu macam mana. Okey. Jadi bila sudah kenal, sudah dapat berapa kotak, berapa nilai dia tu, satu langkah, berapa nilai dia, bila kita sudah cam, baru kita jawab soalan dia. Jadi kita sekarang saya padamlah yang ni semua saya padam. Kiranya kamu boleh sudah faham. Okey, jadi soalan A, tentukan jarak. Kirakan jarak dari titik A yang di sini tak lalat ni ke tak lalat yang di sini. Jadi tentukan jarak dia. Jadi senang je, ada beberapa kaedah. Menentukan jarak ada beberapa kaedah. Kamu boleh guna kaedah yang pertama, iaitu kita kira je berapa kotak yang ada. Contohnya di sini 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kotak. Maka saya tulis 4 dulu. Lepas tu kamu kena tahu setiap langkah tu berapa nilai dia? 1. Maksudnya 4 darab 1. Jadi jawapannya 4. Okey, jawapannya 4. Jadi kena hati-hatilah. Kalau di sini cikgu buat, contohnya di nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni cikgu tukar semua ni. Tidak ada nombor 1, 2, 3 ni. Yang adanya contohnya 3, 6, 9, 12. Macam tu kan? Contohlah. Kalau ini maksudnya satu kotak dia, yang sini maksudnya cikgu kena darab berapa di sini? Kalau inilah nombor-nombor yang dia bagi ni, yang menegak ni. Nombor 3, 6, 9, 12. Kalau di sini maksudnya apa yang berubah?
4 tadi tu betul, 4 kotak sebab dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, darab dengan 1. Jadi 1 tu cikgu kena tukar pergi nombor berapa? Nombor berapa? Jadi kita tengok 1 ni datang dari mana? Daripada nilai untuk 1 kotak. Jadi 1 kotak nilainya berapa? Kalau ini kan sifir 3 kan? 3, 6, 9 ni kan sifir 3 kan? Jadi 1 kotak ni nilainya berapa sekarang? 1. Ya ke? 1 lagi. Yang asalnya 1 lah. Ni asalnya cikgu padam sudah ni. Konon lah cikgu padam sudah ni. Yang baru nilai dia 3, 6, 9, 12. Jadi daripada kosong, 1 kotak ni nilainya berapa? 1 lagi masih 1. 1 dia mesti nilainya 3 lah kan? Sifir 3 kan? Jadi 1 kotak tu nilainya 3 kan? 3. Lepas tu kita langkah lagi. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi maknanya setiap satu kotak itu nilainya 3. Jadi di sini cikgu akan ubah jadi nombor 3. Jadi tapi jawapannya lain lah. Maknanya 4 darab 3 jadi 12 lah jawapan dia. Jadi ni tak dalam 4 jadi 12. Jadi kalaulah soalan dia macam tu lah. Okey. Jadi sekarang ni tak perlulah darab 3 sebab satu kotak tu nilainya 1 saja. Jadi cikgu padam semua. Ini untuk kefahaman kamu lah. Dalam soalan kita kena tengok berapa nilai untuk setiap kotak. Sifir berapa yang digunakan. Kalau daripada kosong langkah 1 kotak nilainya 3, maksudnya kita kena darab dengan 3. Macam tu. Okey? Jadi boleh difahami ke tak boleh ni? Boleh. Boleh kan? Okey, jadi yang ini saya rasa tadi saya tulis 4 darab 1, 4. Jadi jawapan untuk soalan kita sekarang ni adalah 4. Ataupun boleh tulis unit lah di belakang dia. 4 unit. Tak tulis unit pun tak apa. Okey, jadi di situ soalan. Okey, jadi soalan B. Okey, tengok mana B. Kita kira langkah sahaja kaedah yang pertama kira langkah sahaja. Ginilah. Saya cerita kaedah yang kedua dulu. Untuk soalan A ni tadi kaedah pertama. Okey, kaedah pertama kita kira kotak. Lepas tu darabkan dengan nombor berapa sifir yang digunakan. Berapa nilai untuk satu kotak kan. Okey, kaedah yang kedua. Jadi yang ini saya labelkan. Ini baru kaedah pertama. Saya guna pen warna merah. Okey, ini kaedah pertama tadi. Okey, kaedah kedua. Lagi senang. Okey, bila garis lurus macam ni kan. Tengok sahaja dia punya. Ini. Nampak ni yang paling atas titik A ni kan 6. Tengok bacaan di sini 6. B ni di bawah 2 kan? 2. Jadi 6 tolak saja 2 dapat 4. Jadi dapatlah terus jawapan. 6 tolak 2 dapat 4. Maknanya atas yang besar tolak yang kecil. Syarat dia mesti nombor yang besar tolak kecil. Tak boleh kecil tolak besar. Okey. Besar tolak kecil baru dapat nombor positif. Kalau kamu tolak kecil tolak besar, 2 tolak 6, kamu dapat berapa 2 tolak 6? Macam nombor negatif kan? Jadi tak boleh kecil tolak besar. Dia mesti orang besar tolak orang kecil lah. Okey? Orang besar lah. Nombor besar tolak nombor kecil. Itu kaedah kedua. Okey, jadi soalan B pun samalah. Kamu bolehlah buat tengok walaupun dia mendatar C ke D. Okey, C ke D. Ni macam mana kamu buat? Jadi kena mula-mula kamu kena pilih dulu kaedah mana kamu lebih suka, lebih selesa. Kaedah 1 ke, kaedah 2 ke atau apa-apa. Pilih dulu. Jadi kalau kamu sudah tahu, saya mau guna langkah-langkah lah, buat langkah-langkah. Jadi kamu buatlah anak panah ataupun langkah-langkah macam tu. Okey. Jadi di sini macam mana? Kamu mau kaedah yang mana satu? Kalau saya pilih yang kedua ni. Tak payah kira langkah. Kita tengok saja nombor hujung ni.
Yang besar ni, hujung ni, D ni dekat D ni, bawah ni, nombor dia 12. Lepas tu nombor belakang dia ni, tengok paksi di bawah dia ni, nombor berapa di sini ni? 7. 7. Jadi kita dapat sudah ada 7. Okey, nombor 7 ni dengan nombor 12. Jadi kita buat apalah? Tolak. Tolak saja. Jadi 12 tolak 7. Jawapannya guna kalkulator pun boleh, guna tangan pun boleh. Dapat 5. 5. Okey, dapat 5. Senang cerita. Hujung tolak hujung. Kalau dia begini. Kalau dia menegak begini, kita tengok di paksi ni lah kan. Logik lah. Ini nilai dia. Tak boleh tengok di bawah ni. Kalau yang tadi tak boleh tengok 4 ni. 4 sama je. Atas dengan bawah ni sama. Tak boleh tolak. Okey. Sekarang kita mau kira jarak tinggi dia ni. Panjang dia. Jadi kena tengok nilai yang di sini dengan di sini yang tadi. Okey. Jadi boleh kamu cuba untuk yang E dengan D. Okey, cuba buat sekarang E dengan D. Kamu pakai modul kamu lah. Saya pakai ni buku teks ni sebab buku modul tu dia tak berapa terang sangat. Buku teks dia jelas sikit. Yang ke C dengan yang ke D. C antara E dengan F. Okey, yang ke C okey. Yang C ni dengan yang A tadi tu dia menegak. Jadi samalah kita tengok nilai dia ni. Nilai di atas ni, titik E ni apa nilai dia di sini. Nilai F di sini tengok apa nilai dia. Lepas tu mau guna kaedah mana-mana. Kamu guna kaedah langkah pun boleh. Kira berapa step dia ni pun boleh. Ataupun guna tolak sahaja pun tak ada masalah. Jadi yang E berapa jawapan kamu? Okey, Danisha ada jawapan yang soalan E? Soalan C, sorry, C Belum tiba. Belum lagi. Dia macam mana mau selesaikan? Izati, soalan C? Belum. Belum lagi. Okey, cuba dulu. Okey, yang C, kalau kaedah kedua, kalau kaedah pertama kira langkah saja, tak ada masalah. Yang pertama pun senang juga yang pertama. Okey, kaedah kedua kita tengok nilai dia lah. Nilai dia tengok. Nilai dia di sini 6. Jadi 6. Okey, 6 tolak. Dia memang tolak. Kalau jarak memang tolak kita mahu cari panjang apa-apa, kita mesti tolak kan. Nombor besar tolak kecil. 6 tolak dengan -2. Kena hati-hati. 6 tolak dengan -2. Jadi sebab ada 2 tanda negatif tu, tanda tolak, cikgu kena buat kurungan lah begitu. 6 tolak dengan dalam kurungan -2. Jadi -2 dengan -2 ni jadi apa? Negatif jadi apa? Negatif jadi apa dalam matematik? Tambah. Okey, negatif jadi positif. Jadi 6 positif 2 ataupun 6 tambah 2 jadi
8. 8. Nah, jadi dapat sudah jawapannya. 8. Jangan tukar warna lah. Ini warna apa? Biru lah. Ini soalan C. Soalan C warna biru. Soalan tadi pink. Pink sama warna kuning lah. Tebal sikit. Okay, jadi A ada, B ada, C ni kuning. B tadi kuning, jadi di sini soalan B. Soalan A tadi warna merah. Merah. Okay, jadi kaedah-kaedah ni saya padam lah terpadam semua pula. Yang ni saya padam lah, saya rasa kamu boleh ikut lah. Nama pun saya padam supaya orang nanti boleh tengok rakaman senang sikit. Okay, jadi yang ni pun saya guna kaedah tolak lah sebab kamu pakai tolak lah lebih ni. 6 tolak dengan 2. Yang tadi 4. Contoh. Jadi biar semua sama. Kaedahnya semua sama. Jadi tak pening-pening. Okay, A ada, B ada, C ada. Okay, yang satu lagi, last sekali yang ni adalah D. Okay, kalau D macam mana? D. Apa tolak apa? Negatif 2 tolak 10. Negatif 2. Tengok di hujung dia. Negatif 2 kan di hujung dia ni? Tengok atas dia. 4. Negatif 4. Negatif 2 tu sini kan. Okay, negatif 4. Jadi negatif 4 di sini baca negatif 4. Lepas tu yang ni 10. Kan di H tu 10. Jadi mana tolak mana? 10 tolak negatif 4 ke negatif 4 tolak 10? 10 negatif tolak 10 tu tolak negatif 4. Jangan terbalik sebab 10 tu besar. 10 tu dia nombor positif, dia mesti lebih besar daripada nombor negatif. Jadi 10 tolak dengan negatif 4. Dia dapat jawapan dia. Ini kamu buatlah negatif jadi positif. Jadi 10 tambah 4 14. Betul. Jawapannya 14. Okay, 14. Okay, alhamdulillah boleh sudah. Itu kalau soalan yang pertama dia bagi graf. Dia bagi graf ini dipanggil kertas graf lah ataupun dia panggil satah kartes. Kita biasa sebut kertas graf lah sebab ada petak-petak tu dan ada paksi semua tu kan. Satah kartes. Okey, boleh. Yang tu soalan pertama tadi. Boleh cikgu. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua, kalau tak ada apa-apa, tak ada graf, tak ada paksi X, paksi Y, tak ada satah kartes, tak ada yang petak-petak tadi, tak ada. Dia hanya ada segitiga ni. Ni titik A di sini. Mana warna hitam ni? Di sini titik A, di sini titik B. Okey. Dia suruh kira jarak A ke B. Sebenarnya segitiga ni tak ada ni. Dia dilukiskan kemudian. Sebab itu asalnya daripada A ke B saja, tapi kita boleh lukis segitiga dia. Boleh lukis dan dia sudah lukis untuk kamu. Kita dapat lukis satu segitiga yang bersudut tegak lah. Okey, di sini 2, di sini 4. Macam mana mau cari AB? Ada ingatkah? Kena pakai teorem apa? Dia ada satu teorem. Kamu sudah belajar ni form 1 dulu ni. Kalau ada segitiga, nampak segitiga bersudut tegak, kita boleh cari jarak ataupun panjang AB itu dengan pakai teorem. Tak ingat ABC yang saya tulis dulu, di sini A, di sini B, di sini C. Teorem apa nama dia? Tak ingat. Tak apalah, tak ingat nama pun tak apa. Yang penting kaedah dia okey, cara dia kamu label lah dulu A, B, C. C itu adalah yang paling panjang, segitiga punya sisi yang paling panjang C. Jangan kamu label
A, B, C di sini? Tak boleh. Jadi yang paling panjang tu kita labelkan di C. C adalah sisi yang paling panjang. Jadi A, B, C. A dengan B boleh terbalik. B di sini, A di sini tak ada masalah. Jadi kita labelkan tu A, B dan C macam tu lah. Yang penting C tu mesti yang di tempat yang paling panjang. C memanglah ni paling panjang ni. Ini kurang sikit panjang dia kan. Ini paling panjang C. Okay, jadi macam mana cara dia? Ingat teorem Pythagoras. Pythagoras. Macam tu lah sebutan BI dia. Mungkin tak tepat mana Okay. C. Jadi rumus dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Ni rumus untuk teorem Pythagoras lah. Pythagoras. C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi untuk cari jarak, soalannya masih lagi cari jarak. Tapi kita tak dapat guna kaedah yang macam tadi. Sebab dia tak bagi apa-apa, kita tak tahu dia punya nilai hujung dia dengan hujung dia. Kalau tadi kita tahu. Yang sekarang tak tahu apa dia punya nilai di hujung dia ni berapa. Tak tahu. Jadi tak dapat guna yang kaedahnya macam tadi. Okay, kita terpaksa guna kaedah teorem Pythagoras ataupun Pythagoras. Okay, jadi masukkan je nilai dia. Jadi C dia, okay, C kita mahu cari. Jadi C biarkanlah huruf C kuasa 2. A dia berapa? A dia adalah 2. Kan? A dia adalah 2. Okay, 2 kuasa 2. Sebab dalam rumus dia kena letak kuasa 2 tu di atas tu. Okay, tambah. Okay, tambah dengan B. B dia berapa ni? 4 kuasa 2. Jadi kita masukkan apa-apalah dalam rumus dulu. Tak payah kira dulu. Masukkan dulu. A dia 2. B dia 4. Letak kuasa 2. Letak kuasa 2. Okay. Sekarang ni yang boleh dikira tu yang mana dulu? Inilah mungkin ini memang boleh dikira dulu. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 berapa? 2 kuasa 2 4 kan? 2 kuasa 2. Bukan 2 darab 2 ni, 2 kuasa 2. Dalam kalkulator kamu tu dia ada tanda kuasa 2. 2 kuasa 2. Okey, tambah 4 kuasa 2 berapa? 4 kuasa 2. Kamu ingat ke mau tekan kuasa 2 tu dekat mana kalkulator kamu tu? Ingat? Mana kuasa 2? Tanda kuasa 2 tu dekat sini ni. Jadi kita tekan nombor 4. Tekan kuasa 2 ni. X. Yang ada X2 tu. Tu adalah kuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okay. Dah 16. Jadi tambah je lah. Jadi saya sambung sini. Saya salin baliklah C kuasa 2 tadi tu. C kuasa 2 sama dengan 4 campur 16 jadi 20. Jadi macam mana mau cari C? Kita sudah hampir mau dapat C sudah. Mau dapat jarak dia sudah ni. C adalah jarak dia lah. Sini. Macam mana mau cari C? Kita ada C kuasa 2. Macam mana kita mau hilangkan dia punya kuasa 2? Kita mau hapuskan dia macam mana? 20. 20 bagi 2 macam tu. Macam mana? Apa lawan bagi kuasa 2? Kuasa 2 apa lawan dia? Kalau darab lawan dia apa? Bagi. Kalau tambah lawan dia? Tolak. Kalau kuasa 2 lawan dia? Bahagi tak boleh. Bahagi lawan dia tadi darab. Kuasa 2 lawan dia? Tak ingat? Punca kuasa 2. Punca kuasa. Jadi punca kuasa 20. Barulah hilang sudah dia punya 2 tu tak adalah sudah sini. 2 ni tak ada sudahlah sebab kita sudah tulis punca kuasa. Maknanya kita pindahkan juga tapi kita guna tanda punca kuasa. Okey? Jadi kira dengan kalkulator kamu, tekanlah punca kuasa 2. Okey, on balik. Off balik kalkulator, on balik. Okey, punca kuasa 2 tanda dia ada di sini. Sebelah yang tadi tu. Ni tanda ni 2 kali. Sekali je.
Tekan sekali ni, lepas tu tekan 20. Tekan sama dengan mana tak keluar ni. Oh, sama dengan. Jadi jawapannya jawapannya pilih kepada 2 tempat perpuluhan lah. 4.4 apa? 4.4 berapa? Ambil 8 ke ambil 7 ke? Bundarkan. 4.47 ke 4.48? 4.47. 47. Tengok nombor yang di sebelahnya lagi. Ni kan nombor kecil. Dia tak boleh tambah 1. Jadi 4.47 lah. Jadi di sini saya tulis 4.47. Boleh? Boleh. Jadi AB, tulislah di sini. Jadi AB sama dengan, sudah tulis tadi kan. Jadi saya bawa je lah nombor ni. Bergerak semua ni kenapa? Okey, jadi AB ni saya letaklah sini. Jadi AB adalah 4.47. Dapatlah. Okey, jadi itulah cara dia. Jadi sama juga dengan ni. Okey, sama juga dengan. Jadi tengok mana yang paling panjang dalam 3 sisi ni. Mana yang paling panjang, mestilah yang ini. Jadi ini kita labelkan dengan C. Yang lain tak kisahlah. A di sini, B di sini, ataupun A di sini, B di sini, tak kisah. Okey, dan kamu teruskan step macam biasa. Ini kamu buat sendirilah. Step dia sama dengan yang A tadi. Okey, boleh? Yang ke B ni buat sendiri Ini kamu take note lah, buat catatan. Yang ini kena buat sendiri. Okey, yang ke C. Macam mana kalau A ke B? Okey, dalam buku teks tu jelas sikit lah gambar. Kamu boleh tengok dia ada warna, nampak jelas sikit. Dalam modul tak berapa jelas. Okey, daripada A ke B. Okey, macam tadi A ke B dia menyerong ataupun miring begini A ke B. Tapi dalam ni A ke B, tapi dalam tu ada graf ataupun ada petak-petak. Ada paksi Y, ada paksi X, ada macam tadi, cuma dia miring, dia serong, menyerong. Macam mana mau cari jarak dia? Sama juga mau cari jarak dia. Kaedahnya tu sama juga, kita akan guna teorem Pythagoras. Maksudnya kita kena cari dia punya ni, nampak ni tinggi dia ni 2 cm ni. Kita kena cari dulu daripada graf kita nanti ni, kita kena cari dulu dia punya tingginya berapa. Ni tinggi dia ni berapa. So dia punya yang di bawah ni berapa. Jadi dua ni kena cari, ni kena cari, ni kena cari. Kena tahu dulu daripada. Kita boleh tahu nilainya daripada paksi dia tu daripada skala yang diberikan. Jadi macam tadilah. Okey, kalau kamu tak mau kira langkah, tak apa, kita tengok saja. Macam mana mau cari tinggi ni? Ada yang boleh tolong saya? Berapa bacaan tinggi ni? Tinggi segitiga ni. Tinggi dia ni, yang sisi ni. Kalau tak ingat, tengok balik soalan nombor 1. Mana soalan yang cari tinggi? Yang panjang dia macam tinggi. Macam ni kan? Macam ni kamu cari panjang dia? Kita tengok nilai yang ini. Tolak kan dengan yang di bawah dia kan? Jadi sama juga dengan sini. Jadi nilai dia yang di atas tu berapa nilai yang di atas dia? Ini, saya mau cari yang ini ni. Ini ni, yang ni duluan. So, kita cari satu-satu, yang ni dulu. Sebab dia tak tahu kan, kita tak tahu. Kalau soalan sebelum tadi kita tahu dia bagi 2 cm. Sekarang kita tak tahu, kita kena cari duluan. Okey, tinggi dia ni berapa? Macam mana ni? Apa nilai dia? Nilai ni 1. 1? Kecilnya 1? Nilainya berapa? Macam mana mahu cari tinggi? Cuba tengok balik soalan nombor 1 tadi. Cuba tengok balik soalan nombor 1 ni kan. Macam mana kamu buat mahu cari tinggi macam ni? Kan tadi kamu buat tadi yang di hujung tolak dengan yang di hujung.
Kan? Ni kamu buat tadi kan? Kamu buat 6. So tolak dengan 2. Kan betul. Kamu fahamkah yang ini tadi kalau tak dapat jawab yang saya tanya tadi tu maksudnya kamu belum faham yang ini ni. Bolehkah? Yang ni boleh ikutkah? Kenapa 6 tolak 2 ni? Boleh kan? Sama juga macam tadi kita punya soalan tadi. Cuma soalannya tu dia bukan mau cari panjang dia saja, dia mau cari panjang yang miring lagi. Kita kena guna teorem Pythagoras lagi nanti. Tapi step by step lah kita buat. Jadi saya delete balik yang itu. Jadi kalau saya tanya kamu yang tinggi segitiga ni macam mana mau cari? Jadi kita tengoklah titik B ni dengan titik yang di sini. Dia tengok baca sahaja dia punya nilai di sini berapa ni? 4. Okey, saya buat di tepi sini supaya tak kotor sangatlah di kawasan sini. Jadi 4 tolak berapa? Ni berapa tinggi dia ni? Ni nampak ni. Berapa ni? Sini. 1. Jadi 4 tolak 1 berapalah? 3. Jadi di sini tingginya 3. Boleh? Boleh. Kita tengok saja hujung dengan hujung. Tengok dia punya nilai dia di sini berapa, di sini berapa. Lepas tu besar tolak kecil. Macam tu. Okey, lepas tu habis. Yang sini sudah tahu. Ni alhamdulillah dapat sudah. Lepas tu apa lagi dia punya kita boleh cari. Ni kita boleh cari dulu. Daripada A ke sini. Tak lalak ni. A ke sini. Jadi berapa tolak berapa? 1 tolak dengan berapa tolak berapa? Hati-hati. Nilai dia mesti besar tolak kecil. 10 tolak. Okey, 10 tolak negatif 2. Okey. 10 tolak negatif 2. Jadi 10 tolak negatif 2. Negatif dengan negatif jadi positif. Maka jawapan kamu 10 tambah 2 berapalah? 12. Jadi sudah ada di sini bacaannya 12. Jadi saya delete lah nak panah tu. Okey, di sini 3, di sini 12. Jadi sekarang ni jarak A ke B sama tak dengan soalan yang ini tadi baru kita bincang tadi? Cara dia. Samalah sudah sebab kita sudah ada 3. Di sini nilai kita tadi 3. Di sini nilai kita tadi berapa di bawah dia ni tadi? 12. Jadi samalah. Cara dia sama, semua sama. Cuma ganti nombor dia sejak ni. Nombor 2 ganti 3. Nombor 4 ganti 12. Betulkah 12 tadi? Betul lah 12 di bawah ni. Okey, sama sahaja. Jadi ini pun ini kamu boleh buat sendiri ke? Boleh. Kan dia sama je sebab kamu tengok dia punya semua gambar je lah, tak sama segitiganya tu terbalik lah. Tapi kita boleh label dulu kalau pening kita label dulu di sini C, di sini A, di sini B. Senang cerita, label dulu A, B, C supaya tak pening. So masukkan sumbat-sumbat dalam teorem Pythagoras. Yang ni lah. Ni saya kasih highlight. Benda ni kamu kena ingat teorem Pythagoras ni dia punya, kalau kamu ingat ini kan, dia punya jimat massa lah. Okey, jimat massa. Kamu boleh ingat jimat massa lah. Tak payah tengok kertas rumus dan nanti buang masa cari lagi rumus. Dia tak jumpa lagi nanti kan, buang masa lah. Okey, ni yang tu sama. Jadi yang D pun samalah. Yang D lah ni panjang lagi ni. Dia punya A, B ni jauh lagi ni. Yang tadi dekat sikit, rapat sikit. Jadi jauh. Ini kena baca lah. Jadi cara dia, cikgu, dia tak buat segitiga pun. Jangan bimbang. Ambil pensel kamu. Kamu conteng lah di situ segitiga. Mana segitiga kamu mahu? Kamu mahu segitiga macam ni? Macam ni. Boleh juga. Ataupun segitiga kamu ke bawah pun boleh. Kamu suka yang mana? Tak kisah. Yang ini pun boleh. Yang warna orange tu boleh. Yang pink di atas tadi pun boleh. Jadi saya biasa pilih yang bawah lah. Senang sikit.
Okey, yang bawah tu nampak senang sikit lah sebab sama macam tadi. Okey. Jadi kita baca je. Okey, contohnya kita mahu cari tinggi dia. Yang ini, okey, berapa tolak berapa? Ini saya tak bincang jawapan dia, saya bincang kaedah dia saja. Nanti kamu boleh try. Kalau saya mahu cari tinggi dia ini, macam mana saya buat? Berapa tolak berapa? Berapa tolak berapa? Yang tinggi dah. Maksudnya kalau tinggi kita tengoklah dia punya sini. Tengok di sini ni. Berapa nilai dia? 4. 4. Okey, tolak dengan berapa? Tolak dengan yang mestilah yang paling bawah dia ni. Negatif 2. Negatif 3. Oh ya, ada negatif kah? Oh ya. Saya ada negatif. Saya tertindih dengan pen. Ada negatif. Betul. Okey. Betul. Saya baik kamu bagi tahu. Jadi 4 4 tolak dengan negatif 3. Berapa jawapan tinggi dia? 4 tambah 3. Okey, 4 tambah 3. Jadi 7. Jadi 7 label dulu awal-awal 7. Okey. Lepas tu yang mendatar lagi di sini tadi ni. Saya padam dulu yang pen tadi tu. Okey, jadi mendatar ni tadi. Jadi kamu kira lagi dia punya yang panjang dia ni lah. Ataupun jarak dia yang ini lagi. Ni berapa tolak berapa kalau yang ini? Ni saya anjak ke atas sikit. Macam mana mau cari ni? Jadi ni berapa tolak berapa sini? Negatif 3. Yang mana? Negatif 3? Jangan tengok. Ni jangan tengok sini. Okey, sekarang ni jangan tengok nilai di sini sebab sekarang ni panjang dia secara mendatar. Bila panjang dia mendatar, memanjang gini kan? Okey, maksudnya kita kena tengok nilai bukan di sini lagi. Kita tengok nilai yang di mana? Di sini kan? Atas. Di atas lagi. Sini dipaksi X dia. Berapa nilai di sini? 5. 5. Jadi di situ saya kena buat 5 tolak dengan berapa? 5. Di hujung di sini 5. Di hujung di sana berapa? Negatif 4. Negatif 4. Okey, negatif 4. Jadi apalah? 5 tolak negatif 4 sama dengan 5 tambah 4. Okey. Jawapan 9. 9. Maka saya dapat 9 di sini. Saya guna pen warna lain supaya tak nampak pening. Jadi warna kuning lah saya guna. Bergerak semua. Okey, yang ni warna kuning lah. Nampak sikit. Ini jadi 9. Ini pun saya warna kuning. Ini warna tadi kekal lah oren tu. Okey, ni semua warna oren. Okey. Oren tu merah sama je lah, tak apalah. Okey, jadi itulah. Jadi kita dapat 7, tinggi dia 7, kita ada 9. Kamu label lah ABC kamu yang mana. Yang penting C mesti yang paling panjang. Jadi C tu di sini, A dengan B. Jadi kita ada A, B, C. Ataupun A di sini, B di sini, tak ada masalah. Yang penting C tu mesti yang paling panjang, C. Jadi guna kaedah yang sama macam tadi. Boleh cubalah. Okey. Yang last sekali sikit lagi. Okey, sebelum tu rehat jap 1 minit Okey, minum-minum dulu 1 minit. Jangan left dulu, sikit lagi. Ini saya tunjuk satu contoh saja, nanti kamu boleh try sendiri. Okey, rehat jap. Mana dia orang?
Okey, baik. Sikit lagi. Okey, ini kira last lah. Tapi mungkin satu ataupun dua saja yang saya tunjuk. Okey. Soalan nombor 3. Nyatakan jarak di antara pasangan titik berikut. Mas kan telah bagi cikgu. Okey, pasangan titik berikut. Ada titik ini dan inilah. Okey. Ini dalam soalan begini dia tak bagi koordinat. Dia tak bagi koordinat pula. Dia tak bagi apa ni dipanggil satah kartes Buat tu. balik semula. Dia hanya Tekan bagi lagi titik balik. sejak. Tekan lagi balik. Okey. Jadi macam mana? Sebenarnya soalan nombor 3 ni samalah dengan soalan nombor 1 ni. Okey, sama je. Kita tengok saja. Okey, kalau soalan nombor 1, soalan nombor 3, okey. Koordinat dia 1, 3. Okey, 1, 3. Kita cuba, kalau kita tak dapat ni, nanti saya rumuskanlah cara paling senang. Sebenarnya kita boleh tolak macam biasa je. Tapi kita tengok dulu. 1, 3, cuba kita plot dalam graf kita yang tadi. 1, 3 di mana kedudukan dia? Macam mana kita mau plot? Cari 1, 3. Okey, 1, 3 saya tulis ini 1,3. Dalam soalan tadi 1,3. Jadi 1 kamu ambil nilai X dia. Ini 1 kan? Sini 1. Tadi kan kita tulis 1 kan sini. Jadi 1, cari nilai dia sini ni nombor 1. Lepas tu 3 di atas. 3. Di 3 tu di sini. Jadi 1 dengan 3 dia bertemu di sini. Itu titik pertama. Okey, titik pertama. 1, 3. Ingat kita cari nombor 1 di bawah ni 1. Nombor 3 di sini cari. Lepas tu itulah titik dia yang bertemu di situ. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi 1, 7. Okey, 1, 7 sama juga. Cari nombor 1. Nombor 1 sama. 1, 7 dia mana? Ada 7. Di atas kan? Di atas. Di atas. Tapi saya alihlah dia punya A ni jauh sikit. Syuf. Jauh-jauh sikit. Serabut. Okey. Jadi 7 di sini. Saya tulislah. Dia tak ada. Saya tulis nombor 7 di situ. Lepas 6, 7 lah. Jadi 7 di sini. Maka titiknya 1, 7. Maka titiknya di sini. Dan kamu buat garisan. Okey. Kamu buat garisan. Jadi sama ke tidak dengan kaedah yang soalan nombor 1 tadi? Sama. Sama saja. Okey, sama. Iaitu kita tolak apa? Tolak apa? Satu tolak 7. 7 tolak 1. 7. Okey, 7 tolak dengan? 1. Kita tengok dia punya ni. Dia punya tinggi dia apa? 7. Dia punya nilai dipaksi Y dia 7. Tolak dengan berapa di sini ni? 3. 3. Jadi 7 tolak 3. Boleh? 7 tolak 3. Berapalah 7 tolak 3? 4. 4. Jadi kaedahnya sama. 7 tolak 3. 4 jawapan dia. Okey, kalau kamu tak yakin, kira je lah petak dia. 1, 2, 3, 4. Memanglah jawapannya memang 4. Satu kotak nilainya 1. Jadi 4 darab 1 memang 4 lah jawapan dia. Boleh juga kita yakinkan diri kita lah kalau tak berapa yakin. Okey, jadi kita tengok balik soalan dia. Jadi sebenarnya walaupun dia bagi macam ni cara paling simple lah. Ni tips dia lah. Kalau siapa dengar join ni dia tahulah tips paling mudah. Siapa paling pula. Cara paling mudah kamu cek saja kalau nombor sini sama dengan ni. Nombor yang sama, 1 dengan 1 tu sama. Maksud dia ambil nombor yang tak sama itu kita tolakkan saja. Besar tolak kecil. Tak payah lagi fikir panjang-panjang. Jadi 7 tolak dengan 3. Tak payah lukis apa-apa dalam graf, tak payah. Terus tulis 7 tolak 3, jawapannya 4 lah. Boleh? Boleh. Okey. Yang penting petua dia nombor itu dia sama. Depan dengan depan. Ini saya panggil depan. Ini saya panggil depan. Dia mesti sebelah depan dengan depan mesti sama. Dia tak boleh depan. Yang ini depan. Lepas tu yang belakang ni contohlah di sini pun 1. Jadi
Satu di depan, satu yang di belakang sini. Tu tak boleh guna petua macam tu. Tak boleh. Tak boleh semudah-mudah tolak macam ni. Tak boleh. Okey. Jadi petua dia begitulah. Okey, jadi satu sama kan di depan dia sama. Maka di belakang dia ni 3 dengan 7 ni tak sama. Maka kita tolak saja besar, tolak kecil. Dapat jawapan. Okey, kalau yang B. Tanpa kamu perlu lukis dalam graf. Buat tak lalat tak payah. Kita tengok dulu koordinat dia ada yang sama kah? Depan-depan kah? Belakang-belakang kah? Ada yang sama kah? Ada yang sama ke tidak ni? Ada nombor yang sama kah antara dua titik ini? Titik ini dengan titik ini. Ya. Ada kan? Nombor kosong. Ni. Nombor kosong tu sama. Di depan dia kosong. Ini di depan dia kosong. Di depan ini pun kosong. Jadi sama. Maka tidak payah fikir panjang. Tidak perlu lagi fikir panjang. Kita ambil nombor yang tak sama. Jadi 9. Tolak. Tolak. Negatif 9. Negatif 9. Jawapan dia 9. Negatif jadi apa? Positif. Positif. 9. Okey, 9 tambah 9. 18. Okey, 18. Yang tadi negatif jadi positif di sini. Okey. Okey, soalan yang berikutnya ni saya tengok jugalah. Okey, kita tengok dua koordinat ni. Kamu tengok. Kalau ada ke belakang-belakang ataupun di depannya tu sama nombor? Ada yang sama. Kita cek di depan dengan depan, belakang sama belakang. Belakang. Ini belakang dia sama, betul. Kalau kamu dapat teka sudah belakang dia sama, maka kalau saya warnakan dululah. Belakang ni negatif 2, ni pun negatif 2. Okey, jadi belakang dengan belakang ni sama, maka tak payah fikir panjang-panjang. Cara dia kita perlu apa sahaja? Kita tolak saja yang sebelah depan dengan depan dia, sebab depan-depan dia tak sama kan? Ya. Jadi apa tolak apa? Masalahnya sekarang yang mana tolak yang mana? Negatif 2 tolak negatif 2. Macam ni, negatif 2 tolak 5 macam ni. Kita tengok dulu bila kita nak tolak, kita tengok nombor besar dia. Nombor besar dia 5 ke nombor besar dia negatif 2? 5. 5. Jadi jangan terbalikkan. Ini nombor besar di depan. Nombor besar dulu 5 tolak dengan berapa? Negatif 2. Negatif 2. Bagus. Jadi negatif jadi positif. Maka 5 tambah 2 jawapan dia 7. Okey, 5 tambah 2 jawapan dia 7. Yang ini saya kasih warnakan dengan salah sana sebenarnya. Ini saya kasih warna hijau lah. Okey, jadi yang last sekali senang sangat. Kamu boleh buat sendiri. Saya rasa tak ada masalah. Cuma saya tukar dia punya warna dulu. Ni biru. Okey, maknanya kita habis sudahlah. Maksudnya kalau kamu buat ni, saya rasa boleh selesai dalam sekejap saja tu. Sebelum tu saya okey. Ada satu lagi perkara yang saya kena cerita juga. Yang sebelum tu, yang ini kamu buatlah sendiri, sama saja. Tengok mana yang sama, yang tak sama tu kamu tolakkanlah. Okey. Yang dalam buku teks dia ada rumus mengira jarak. Okey, rumus mengira jarak. Okey, rumus tu kalau tak silap cikgu dia tulis macam ni. Dia tulis jarak sama dengan cikgu tak ingat muka surat berapa, tapi dia ada tulis sebeginilah. Dia tulis X2 tolak X1. Okey, tambah dengan Y2 tolak dengan Y1. Alamak, kawasan. Sekejap kawasan tak cukup ni.
Okey, sini sikit. Okey, Y2 tolak Y1, tutup kurungan kuasa 2. Okey. Rumus ini, rumus ini kalau okey, cikgu, apa kalau soalan ni dia tak sama, semuanya tak sama. Depan dengan depan tak sama, belakang dengan belakang tak sama. Contoh, cikgu tambah lagi soalan di bawah. Ini kamu boleh buat catatan. Contohnya soalan cikgu ada, cikgu tambah E lah. Ini soalan E, D lepas tu E lah. Ini contohnya saya buat 1, 2 dan 2, 3 contoh. Okey, 1, 2, 2, 3. Tengok depan dia 1. Okey, depan dia 1 kan di sini. Depan untuk ini 2, tak sama kan? Lepas tu belakang dia sini 2. Belakang sini 3. Semua tak sama. Belakang dengan belakang, depan tak sama. Jadi masalah dia itu. Jadi macam mana? Kita gunakan rumus yang ini. Itulah tujuan rumus dalam buku teks kamu tu. Dia ada tulis di sini. Okey, macam ni. Saya tak ingat muka surat berapa. Kamu boleh try lah. Cari rumus yang macam ada dalam buku teks kamu. Subtopik 7.1. Jadi macam mana kita labelkan. Bila tak sama, kita tak boleh tolak macam tu saja. Tak boleh senang-senang macam tadi tolak, tak boleh. Dia ada rumus dia. Jadi cara dia kita labelkan dulu X1, X2. Jadi labelkan. Setiap ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Jadi labelkan ini X1. Ini Y1. Maknanya ini titik yang pertama. Lepas tu ini labelkan. Ini titik kedua lah. Jadi 2 X2 Y2. Labelkan dulu X1 Y1. X1 Y1, X2 Y2. Okay, lepas kita labelkan, kita masukkan terus dalam rumus tadi. Okay, rumus tadi dia tulis punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 kan. Jadi kita gantikan sahaja nilai-nilai yang kita label tadi. Gantikan sahaja. Kalau di sini cikgu mau tulis apa? Macam mana ni? Mau ganti je nilai masuk. Jadi X2 kita berapa tadi? Kita labelkan X2 kita nombor berapa ni? Nombor 2. Nombor 2. Jadi kita masukkan je. Jadi X2 tu ganti nombor 2. Oh, lupa cikgu buat tanda ni rumus dia punca kuasa 2 tadi tu. Jadi X2 ganti nombor 2 sebab kita label dia X2 2. Okey, tolak. Tulis je tolak. Okey, X1 berapa? X1 kita 1. 1. Okey, 1. Jadi tolak 1. Tutup kurungan. Kuasa 2. Tulis je di luar kuasa 2. Okey, lepas tu tambah. Sama dalam kurungan. Okey, dalam kurungan. Tambah dalam kurungan. Y2 kita berapa? 3. 3. Okey, tolak dengan Y1 kita berapa? 2. 2. 2. Tutup kurungan. Kuasa 2 di luar. Hampir siap sudah. Jadi senang sudah ni. Kita ada sudah nilai dia. Okey, kira sejak 2 tolak 1 berapa? 1. Okey, 2 tolak 1, 1. Jangan lupa ada kuasa 2 di luar. Okey, tambah. 3 tolak 2. 1 juga ada 1. Okey, dalam kurungan jangan lupa ada kuasa 2 di luar. Jadi di sini ini contoh soalan lah. Saya buat sendirilah. Tak ada dalam buku pun soalan tu. Jadi 1 kuasa 2 berapa? Kira satu-satu. Kira ini dulu. 1 kuasa 2 berapa? Jap. 1 kuasa 2. 1. Okey, tambah. Saya tulis tambah. Okey, 1 kuasa 2 sama kan? 1 juga kan? Jadi jawapan akhir dia akan jadi, okay, kira dalam dulu. Dalam dulu berapa? 2. 2. Okey, 1 tambah 1, 2 kan? Di dalam dia kira duluan. Dalam dulu. 2. Jadi, punca kuasa 2. Okay, tekan kalkulator kamu.
Punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Jawapan kamu apa? Ah. 1 point. 1 point. Tekan tanda punca kuasa 2. Punca kuasa tekan 2, tekan sama dengan jawapan dia 1 point berapa? 1 point. 1.4. 1.4. Kita 14. okey, kita ambil kepada 2 sahaja tempat perpuluhan. 1.4. 1.4. Kalau saya ambil 1.414, itu maknanya 3 tempat perpuluhan kan. Lepas titik ada 3 nombor. Sekarang ni biasanya dalam matematik kita ambil 2 sahaja tempat perpuluhan. 1.41 lah. Okey, bundarkan. Okey, jangan pula 1.42. Sebab selepas nombor 1 tu dia nombor kecil, tak boleh tambah 1 kepada nombor 1, dia tak boleh jadi 2 lah. Jadi 1.41 sejak. Okey, jadi itu jawapan akhir dia. Jadi kesimpulan dia, okey, kita imbas balik. Yang ni rumusan dia lah, tak ada sudah ni. Okey, rumusan dia, kalau macam tadi, siapa yang tak sempat, Cak Ammar baru ni kan, nanti kamu tengok rakaman kami bincang tadi pasal ni. Kalau di depan dengan depan tak sama, di belakang dengan belakang tak sama, maka kamu guna rumus ini. Ada dalam buku teks kamu. Okey, guna rumus, tekan, dapat jawapan dia lah. Okey. Jadi senang cerita, kalau kamu tengok yang kita buat tadi kan. Ini, ya tengok ni kita buat ni. 2 tolak 1 ni. 2 tolak 1. Maksudnya depan tolak depan. Tulis dalam ni. Yang ini 3 tolak 2. Maksudnya belakang tolak dengan belakang. Tulis sini. Jadi sebenarnya kamu tak payah pun labelkan ni. X1, Y1, X2, Y2. Kamu ingat sahaja depan tolak depan, belakang tolak belakang. Masukkan dalam rumus. Itulah paling senang. Tak payah label lah ni pun. Ni kalau kamu label pun bagus. Tak pening lah. Boleh nampak jelas. Tapi kalau saya dulu, saya tak label. Saya tak buat step label ni. Saya terus tengok, oh kalau nombor tak sama, depan-depan tak sama, belakang-belakang dia tak sama, kita tolak je. Depan tolak depan, belakang tolak belakang, masuk dalam rumus. Depan tolak depan, belakang tolak dengan belakang. Okey? Tekanlah macam tadi kita bincang. Okey, rumusan kedua, kalau sama, ada yang sama, depan dengan depan ada nombor yang sama, tak payah guna punca-punca kuasa apa, kita terus tolak sahaja nombor yang tak sama. Okey, tolak nombor yang tak sama. Jadi dalam situasi ini, contohnya nombor 1 di depan sama dengan nombor 1 di depan yang ini. Jadi nombor belakang dengan belakang tak sama, kita tolakkan besar tolak kecil. Ingat besar mesti tolak kecil, bukan kecil tolak besar. Okey? Jadi itu yang rumusan kedua. Rumusan ketiga, kalau soalan dia bagi bentuk segitiga macam ni ataupun dia bagi garisan menyerong, memiring, kita guna teorem Pythagoras. Okey, kita guna teorem Pythagoras, cari tinggi dia dulu, cari dia punya panjang ini dulu, baru guna A, B, C dan pakai teorem Pythagoras yang macam tadi ni. Okey. Yang pertama tadi kita bincang, kalau dia senang saja begini, tak ada segitiga, tak ada apa-apa, kamu tolak sahaja dia punya tinggi yang nilai yang paling tinggi tolak dengan nilai yang paling rendah, dapat terus jawapan dia. Ataupun kaedah yang satu lagi, kira langkah sahaja. Kira langkah sahaja, lepas tu satu kotak ni kita kena tahu nilainya berapa. Jadi contohnya yang tadi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Satu kotak nilainya 1 kan. Sebab ini kan sifir 1. Jadi satu kotak nilainya 1. Jadi 4 langkah tadi darab dengan 1. Jadi 4 lah jawapan dia. Itu kaedah yang kita bincang tadi. Kaedah yang mengira langkah. Yang sekarang ni kita sudah pilih, kita guna kaedah yang
Yang lebih senang iaitu nombor yang paling tinggi tolak dengan nombor yang paling rendah. Jadi senang. 6 tolak 2 jadi 4 juga jawapannya. Yang tadi kalau guna langkah, kaedah langkah, dia 4 darab 1, masih juga jawapannya 4. Sama saja. Mana-mana langkah, mana-mana kaedah tak kisah. Yang penting jawapan dia betul. Okay? Jadi rasanya situ saja untuk kali ni. Yang kalau tak sempat pick up apa-apa, tengok saja rakaman yang tadilah. Okay? Boleh? Kalau kamu boleh, angkat tangan. Okay, saya akan cuba upload lah hari ni dalam masa setengah jam ataupun 20 minit dari sekarang lah. Okay? Jadi itu saja. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Kita berhenti di situ. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Waalaikumsalam.